Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya menyambung lagi tutorial bagi sistem kerjaya syarikat swasta ya, part 7. Bahagian yang ketujuh ini saya ingin dedahkan kepada anda borang-borang yang biasanya digunakan oleh syarikat swasta ya untuk menyimpan data-data kaki tangan ya. Okay, saya terus saja kepada borang-borang pengkalan data yang biasanya kita gunakan. Pertamanya adalah berkaitan dengan data peribadi ya. Di mana di sini secara manualnya nanti kita akan lekatkan gambar mereka. Kita akan letakkan nama dan juga beri mereka nombor staf ya sebagai rujukan pada masa hadapan ya. Jadi borak-borak ini kita akan isikan secara manual dan nanti jika kita mempunyai satu computerization system, maka data-data daripada borang-borang ini akan kita key in masuk ke dalam pengkalan data secara berkomputer ya. Tapi bagi syarikat-syarikat yang mempunyai kaki tangan kurang daripada 100, mungkin anda boleh jimat, tak perlu pakai sistem berkomputer dan simpan saja borang-borang ini mengikut fail-fail mereka yang tersendiri ya, secara individu. Okey, pertama ni adalah borang pengkalan data peribadi di mana ditulis semua data-data berkaitan dengan mereka ya. Berkaitan dengan latar belakang keluarga, ahli keluarga dan bagaimana kontak-kontak number yang kita boleh hubungi ya, ketika berlaku kecemasan ya. Okey, borang yang kedua adalah berkaitan borang permohonan buku klinik ya. Di mana borang ini diisi dan nanti kita akan berikan kepada mereka satu buku rawatan klinik di mana mereka boleh membawa buku tersebut kepada panel-panel klinik syarikat ya untuk mendapatkan rawatan ya. Jadi di sini dituliskan senarai anak, tarikh lahir dan nombor sijil kelahiran mereka ya. Dan seterusnya sijil akuan pembayaran gaji melalui bank. Okay, data-data ini kita perlukan adalah untuk mendapatkan satu nombor akaun yang aktif ya untuk dimasukkan gaji setiap bulan ya. Jadi pada hari orientasi borang-borang ini haruslah diisi supaya mudah urusan untuk pembayaran gaji ya. Okay, seterusnya adalah surat berkaitan pengesahan melapor diri. Jadi borang ini juga mestilah diisi sebagai satu dokumen pengesahan bilakah tarikh sebenar mereka melaporkan diri ya, dan nanti akan dituliskan nombor akaun, nombor ahli KWSP, nombor cukai pendapatan dan nombor perkeso ya. Dan borang ini nanti akan dilampirkan bersama dengan borang surat akuran pembayaran gaji melalui bank ini dihantar kepada bahagian keuangan ya, supaya mereka boleh membuat rujukan kepada data-data ini ketika melakukan pembayaran gaji ya. Okey, borang yang seterusnya, jika pihak syarikat memberi kemudahan asrama, maka borang ini juga digunakan sebagai surat perjanjian menerima syarat-syarat tinggal di asrama ya, berkaitan dengan kebersihan, keselamatan, lawatan pelawat, kelakuan dan di sini juga ditetapkan bayarannya berapa yang pihak syarikat akan lakukan pemotongan gaji ya. Okey, ini adalah antara terma-terma yang mengikat antara kaki tangan dan pekerja ketika mereka berada di asrama ya. Okey, seterusnya borang berkaitan dengan persetujuan pemotongan gaji ya. Jadi sekiranya pihak syarikat ingin melakukan pemotongan gaji pekerja, maka kita mestilah mendapatkan persetujuan mereka ya. Di dalam satu borang ya menyatakan kaki tangan adalah bersetuju untuk dipotong gaji mereka ya untuk bayaran tertentu. Pertamanya yang ini berkaitan dengan pemotongan gaji untuk bayaran asrama ya. Dan ini nanti akan disahkan oleh pihak pentadbiran yang menguruskan bahagian asrama ya. Seterusnya juga persetujuan pemotongan gaji bagi perkhidmatan bas ya, jika pihak syarikat menyediakan perkhidmatan bas untuk kaki tangan ya. Kerana setiap pemotongan gaji mengikut akta
pekerja Akta Kerja 1955, mestilah ada surat persetujuan daripada kaki tangan baru kita boleh membuat pemotongan gaji ya. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan borang kerahsiaan syarikat. Jadi saya pasti borang ini adalah yang satu borang yang sangat penting ya bagi syarikat anda, kerana borang ini akan mengikat terma mengatakan bahawa kaki tangan tidak boleh mendedahkan rahsia-rahsia berkaitan syarikat kepada pihak umum ya, terutama yang berkaitan dengan produk ataupun production flow, bagaimana produk anda itu dilakukan ya. Maka di sini kaki tangan akan menurunkan tanda tangan mereka dan disaksikan oleh pihak Jabatan Sumber Manusia ya, di mana mereka nanti akan diberi kefahaman yang detail ya, di mana detail-detail terma yang mengikat mereka dengan syarikat untuk tidak mendedahkan rahsia-rahsia syarikat akan diberi penerangan kepada mereka oleh pihak Jabatan Sumber Manusia. Okey, borang yang seterusnya adalah berkaitan dengan penilaian prestasi kaki tangan ya, di mana seharusnya borang ini akan diberitahu juga kepada kaki tangan pada hari pertama mereka melaporkan diri ya, dan mereka mestilah diberitahu berkaitan bagaimana caranya prestasi mereka akan dinilai ya. Contohnya di sini penilaian adalah berdasarkan beberapa kriteria ya, antaranya kemahiran kerja, pencapaian kerja, menjalankan kerja tanpa pengawasan, kerjasama dengan rakan-rakan, kehadiran, daya usaha, kegiatan luar, tanggungjawab dan kepimpinan ya. Jadi pada ketika kaki tangan itu masuk, nanti akan kita beritahu mereka inilah kriteria yang akan dinilai ya. Ini merupakan penilaian prestasi bagi kaki tangan bukan eksekutif ya. Okey, bagi kaki tangan eksekutif juga mereka mempunyai appraisal form yang lebih detail ya, di mana pada hari pertama mereka bekerja juga akan diminta mengisi borang ini, dan tugas-tugasan mereka juga akan didetailkan di sini ya, supaya nanti prestasi mereka boleh dinilai dengan tepat ya. Jika kita tidak menulis kerja-kerja mereka ataupun bidang tugas mereka setelah tempoh probation mereka 6 bulan nanti, mungkin pihak ketua jabatan dah terlupa ya prestasi mereka ya, ataupun terlupa apakah tugasan yang telah kita serahkan kepada mereka. Jadi borang penilaian prestasi ini adalah penting ya. Nanti saya akan buat satu video yang khusus ya berkaitan dengan cara-cara mengisi borang penilaian prestasi ini ya. Ini merupakan detail-detail ataupun kriteria yang akan dinilai bagi kaki tangan eksekutif ya, berkaitan pertamanya objektif kerja berkaitan dengan job knowledge, ability to plan and organize, dari segi kebolehan melakukan decision making. Kelima berkaitan dengan leadership, keenam human relation, ketujuh adalah berkaitan dengan staff development dan ability to improve method ya bagi item yang ke-8, dan ke-9 adalah attitude, di mana keseluruhan markah yang diberi adalah berjumlah 100%. Dan jika mereka menepati kriteria contohnya 91% dan ke atas mereka, maka pekerja ini adalah terbaik ya, dan mereka boleh disahkan dalam jawatan ya. Dan di sini nanti akan diberi komen oleh pihak appraiser ya. Pihak appraiser ni biasanya di kalangan ketua jabatan ya, dan diluluskan oleh pihak CEO ataupun majikan syarikat tersebut. Okey, nanti di video lain saya akan beri keterangan secara detail ya bagaimana mengisi borang penilaian prestasi ini. Okey, ini sahaja antara borang-borang yang wajib diisi oleh pihak kaki tangan baru ya.
Jadi dokumen-dokumen ini merupakan bukti yang mana boleh menjadi bukti kepada kaki tangan dan juga boleh menjadi bukti kepada pihak syarikat ya jika ada berlaku salah faham antara kaki tangan dan pihak syarikat ya. Jadi ini sahaja untuk tutorial berkaitan dengan borang-borang ataupun dokumen-dokumen yang mesti diisi oleh kaki tangan baru ya ketika melaporkan diri di syarikat. Okey, jangan lupa subscribe channel kami supaya anda mendapat berita-berita ataupun update-update terbaru daripada kami. Nantikan video kami pada masa hadapan ya. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.